Assalamualaikum, saya Nazri Kaha bertemu dalam Sabah Memilih. Antara yang menarik dan juga keunikan dalam Pilihan Raya Negeri ke-16 Sabah, kebanyakan kawasan akan ditandingi lebih daripada 3 penjuru. Termasuk di DUN yang saya akan beri tumpuan pada hari ini, iaitu N72 Morotai di Parlimen Kalabakan. Akan berlaku 6 penjuru, jadi salah seorang calon di sini, figura yang cukup popular, yang dihormati oleh masyarakat tempatan di Morotai dan juga di kawasan Bandar Tawau ini. Jadi saya amat berbangga dan juga berbesar hati dapat menemu bual secara eksklusif pada malam ini, iaitu Tan Sri Liew Yun Fah. Tan Sri, terima kasih bersama kami dalam Sabah Memilih. Tan Sri sebagai Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, satu parti lama dihidupkan semula oleh Tan Sri dan juga rakan-rakan. Ada persoalan bermain di kalangan masyarakat Tawau dan juga pengundi di Sabah. Tan Sri sudah pun menjadi wakil rakyat sebelum ini 2 kali, tetapi muncul semula untuk 2020. Apa sebenarnya yang Tan Sri ingin capai dalam pilihan raya kali ini? Untuk maklumat, terima kasih dulu kerana Asrawani telah pilih saya sebagai seorang yang dipersoalkan. Ya. Untuk maklumat, sebenarnya saya pada awalnya memang tidak berhasrat untuk bertanding kerana saya rasa saya ingin berundur dan bagi tumpuan kepada bisnes untuk membantu orang-orang yang banyak susah lagi perlu dibantu di daerah Tawau ni. Jadi pada COVID-19 ni saya telah tinjau dan juga bagi bantuan. Dan saya juga selaku komandan askawatan ini pada masa itu dan juga saya tinjau pelosok ke pelosok. Saya lihat banyak rakyat lagi susah. Apabila saya kembali ke kampung saya, Morotai Tinjau, Morotai itu daripada saya tinggalkan 15 tahun hingga sekarang tidak ada perubahan apapun. Yang ada perubahan cuma daripada private sector yang buat kontraktor bangunan. Maka itu saya rasa selaku anak Morotai, walaupun hari ini saya telah berjaya, mempunyai gelaran yang tertinggi dan sebagainya. Tetapi saya rasa itu bukan kehendak saya. Dan saya perlu juga bantu orang kampung saya mencapai sesuatu tahap yang kata orang tidak sesama saya pun, tapi sekurang-kurang mereka setanding dengan saya apa yang mereka yang ada di Morotai ini. Karena Morotai ini yang saya rasa sudah wujud selama tidak kurang daripada 70 tahun. Pada dasarnya infra yang asal pun, contoh bank dan sebagainya, ni hospital, apa semua pun masih kekurangan lagi. Anak-anak kampung saya yang belajar dalam kesusahan, yang ingin mengejar ke tahap tinggi, tetapi tidak mempunyai kewangan yang cukup. Maka itu saya sudah fikir, saya selaku insan dan juga yang lahir di Morotai, kerana Morotai itu tebuni saya. Yang saya lahir, saya besar dan belajar situ. Jadi saya rasa saya tidak dapat elakkan daripada situ. Dan khasnya satu, saya memang daripada kecil, saya bersama dengan orang Melayu. Dan saya sekolah dibantu oleh cikgu-cikgu Melayu. Kemudian saya besar berniaga bersama orang Melayu. Seterusnya saya dalam politik pun, yang undi saya ini majoriti orang Melayu. Kemudian anugerah dipingat saya dalam badan saya pun orang Melayu. Jadi saya fikir orang kampung saya majoriti orang Melayu. Saya haruslah mainkan peranan untuk bantu mereka, membawa mereka ke satu wawasan. Sekurang-kurang khusus yang belia-belia yang susah ini. Saya tidak mau anak-anak kampung saya balik-balik di Toma, anak-anak kampung saya ini nakal lah sebagainya, dada lah sebagainya. Saya tidak mau. Kerana saya mau elakkan daripada itu. Tetapi tanpa pemimpin yang guide mereka, yang bawa mereka, bagi perjalanan mereka, mereka mana boleh capai sesuatu jalan yang baik. Kalau harapan anak kampung saya usaha sendiri. Jadi maka dengan itulah saya berfikir panjang, saya telah bincang dengan rakan-rakan lama untuk kembali semula di politik ini. Okey, menarik. Itu latar belakang yang saya rasa cukup signifikan dan relevan bagaimana Tan Sri ingin kembali semula dalam arena politik. Melihat keadaan semasa dan juga bagaimana gagasan Parti Harapan Rakyat Sabah ini untuk muncul sebagai satu kuasa, mungkin boleh menjadi kingmaker kalau menang 4 kerusi ini, kerana boleh menjadi penentu siapakah yang akan membentuk kerajaan selepas 26 September akan datang. Bagi Tan Sri, kenapa hanya memberi tumpuan kepada kawasan Tawau? Bagi saya selaku anak Tawau. Dan saya pernah sudah menjadi pemimpin di peringkat negeri. Saya selaku satu ketika itu saya Menteri Belia Sukan Sabah. Jadi saya rasa saya sekarang kalau asalnya Tawau sendiri belum saya dapat membaiki. Macam mana katakan saya berpulaskan membaiki kawasan orang.
Jadi maka dengan itu saya pilih di kawasan saya sendiri dulu. Saya kumpul dengan rakan-rakan seperjuangan saya yang sesama dengan visi misi saya. Ya. Maka itu kami pilih Tawau, contoh Merotai, Kukusan, Seri Tanjung dan Balong. Karena kami fikir apabila kami capai sesuatu ini, banyak yang kami dapat mencuba membuahkan. Daripada segi ekonomi, daripada segi pembangunan dan sebagainya. Khasnya dalam usahawan. Kerana kita sudah sedia maklum, contoh di Indonesia. Ya. Ibu kotanya tidak lama datang ke Tawau. Tetapi apa persiapan kita yang untuk sambut ini? Dan juga contoh ekonomi yang selama ini. Kita sudah nampak usahawan-usahawan yang sudah ada di dulu. Hingga ke sekarang. Ini contoh di satu street. Kita tahu sudah mempunyai satu street, Pakistan Street. Saya bukan katakan saya dengki Pakistan ke tidak. Memang itu satu usaha mereka yang sangat saya hormati kerana mereka dapat buat macam tu. Tetapi anak-anak tempatan kita, bagaimana kita nak bawakan kalau kita tidak mempunyai satu jalan yang betul, contoh tarik dengan pelabur. Kerana saya difahamkan Cina, negara Cina ini, mereka sangat fokus Sabah. Khususnya Tawau ini. Kerana sebelah kiri kita Filipin, di kanan Indonesia. So sangat mereka fokus. Jadi kita lah ingin cuba ini macam mana untuk fokus Tawau dulu, perbaikan Tawau dulu, baru kita fikir visi yang kemudian. Tetapi pelik juga Tan Sri ya, apabila kita melihat penyelidikan dan juga data-data berkaitan dengan Sabah, berkaitan dengan hak milik properti ataupun harta tanah, Tawau antara bandar yang mempunyai harga tanah yang tertinggi. Bukan hanya di Sabah tetapi di seluruh negara. Jadi kalau kita lihat pendapatan bulanan ataupun pendapatan isi rumah penduduk Tawau, saya rasa agak sukar untuk mereka memiliki rumah. Apatah lagi bagi mereka yang bekerja dengan kerajaan, bisnes kecil-kecilan, itu kebanyakan di Tawau kan. Sama ada mereka menyediakan kedai-kedai makan, perkhidmatan untuk pelancongan dan sebagainya. Jadi bagaimana tawaran Tan Sri kepada penduduk Tawau dalam pilihan raya kali ini? Terutamanya majoriti yang akan mengundi Tan Sri di kawasan Dun Merontai dan juga di Tawau ini yang akan ditandingi oleh Parti Harapan Rakyat Sabah, majoritinya orang Melayu, Bugis, Bajau. Mereka inilah yang tidak menjadi orang yang kaya raya. Mereka bekerja dengan kerajaan, SME dan sebagainya ataupun kerja kampung sebagai petani dan sebagainya. Apa tawaran Tan Sri? Itulah saya kembali bercerita kerana contohnya di Merotai. Sewaktu 15 tahun dulu saya jadi wakil rakyat. Saya sudah bercita-cita nak wujudkan satu pekan. Dan pekan itu bukan saya melingkungi dalam kedai yang mewah dan sebagainya. Tetapi kita harus contoh lihat. Ada orang kampung sebahagian yang mampu, kita dapatkan lot contoh daripada 95 ekar itu kita 10 ekar. 10 ekar itu kita bagi-bagi lot. Bagi-bagi lot kepada anak kampung yang mampu buat rumah sendiri. Tidak kira rumah mewah atau rumah sebaliknya. Dan sebahagiannya kita buat rumah kedai, rumah murah. Rumah murah mesti dapat ditanggungi oleh orang kampung saya. Kerana kita dapat tahu serata-rata contoh Tawau ke Balong ke, semua kita ini bukan orang yang kaya raya. Betul. Contoh saya sendiri pada asal pun orang susah. Jadi maka dengan itu kami punya hasrat. Kami jika ada peluang untuk menyandang empat-empat kursi ini, kami akan cuba mempengaruhkan kerajaan. Harus utamakan warga-warga yang kurang mampu beli kedai-kedai mewah ini. Kita akan adakan rumah murah yang janganlah rumah murah ini apabila disiapkan kepada yang tertentu. Harus utamakan kepada warga yang perlu dulu. Kerana COVID-19 selama berapa bulan ni kami bagi bantuan kepada tiap pelosok ni, kami nampak banyak orang kampung yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak boleh ditunjukkan kepada orang luar lagi. Masih susah lagi. Ada yang sampai 13 keluarga dalam satu rumah kecil. Itulah makanya suntikan itu membuat kami bersemangat untuk berjuang nasib rakyat. Kami tidak boleh katakan kami adalah orang yang terhebat. Tetapi kami akan cuba usaha. Contoh, kami akan tarik pelabur-pelabur Cina. Kerana Cina kita tahu dia punya contoh produk-produk mereka maupun hardware mereka semua ini dengan harga yang sederhana. Jadi mungkin tarik mereka usaha sama, cari orang kampung tanah yang murah. Jadi di situ kami akan bina rumah yang lebih banyak, lebih murah lagi untuk peruntukan kepada orang-orang kampung saya. Jadi itu antara inisiatif awal jika diberi mandat Datuk Seri, Tan Sri ya. Okey Tan Sri,
Bagi Parti Harapan Rakyat Sabah, kenapa Tan Sri menghidupkan semula parti ini? Sedangkan kita tahu banyak sekali parti-parti yang sedia ada. Anifah Aman dengan Parti Cinta Sabah, Pandikar Amin Mulia menghidupkan semula USNO, dan juga kita tahu juga pemimpin-pemimpin utama Sabah pun masih menggerakkan LDP dan sebagainya. Jadi kenapa nak tambah lagi parti di Sabah ini? Dan kali ini nampak paling meriah dalam sejarah pelarian negeri Sabah. Kebanyakannya lebih daripada 4 penjuru, 5 penjuru. Jadi apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Tan Sri? Ini soalan yang terbaik untuk saya. Sebab apa? Saya masih renung semula sewaktu saya menjadi wakil rakyat di kawasan Morotai. Pada masa itu saya orang pertama yang masuk di kawasan UMNO menjadi calon Barisan Nasional pada masa itu untuk bertanding di kawasan Melayu. Jadi pada awalnya memang saya banyak cabaran tentang daripada tomahan orang Cina tidak boleh sama Melayu dan sebagainya. Tetapi atas keikhlasan orang kampung saya, kerana kami memang daripada kecil dan besar kami hidup bersama, selama tidak mempunyai sentimen kauman, maka itu saya bekerja dengan baik dan kami banyak buat. Contoh, kami bekerjasama dengan Masjid Gotong Royong dan sebagainya. Kami kerja baik. Lepas kerja baik pula, pemimpin-pemimpin yang dalam parti dengki. Dengki, tiba-tiba saya dirucutkan daripada calon. Sehingga pada masa itu, orang kampung sampai beribu-ribu ke airport sambut saya dengan ikhlas. Air mata jatuh. Jadi daripada situ sudah tanam dalam hati saya. Saya jika saya bertanding atau saya berjuang lagi, saya mesti mau berjuang dengan sendiri. Tidak tersekat kepada mana pihak. Itu motif utama Tan Sri. Dan kedua saya rasa, contoh you kata, kenapa pilih Parti Harapan? Ya. Saya ini mungkin satu takdir Tuhan. Saya pun tidak tersangka kenapa saya pilih Parti Harapan. Apabila saya, kerana Datuk Najib ini kawan lama saya. Ya. Jadi apabila saya tanya, Datuk, apa idea Datuk? Sekali saya tanya, Datuk punya parti nama apa? Dia kata Parti Harapan, parti lama itu. Ya. Harapan Rakyat itu memang visi perjuangan saya. Kerana harapan rakyat kepada pemimpin, kepada parti. Ya. Jadi saya terus dengan tidak berfikir lagi, saya ambil parti itu. Jadi saya harap mungkin daripada suntikan nama yang ada itu dapat mempengaruhkan supaya semua rakyat kita dapat gabungkan di parti itu untuk berjuang nasib sendiri. Kami mau parti ini cuba mencari jalan bagaimana untuk membagi perubahan dan bantuan kepada warga-warga di Morotai. Dan sini saya mau maklumkan sedikit juga. Orang Morotai kita ini bukan satu warga yang kaya raya. Contoh dia nak tahu pun bukan saya di Morotai. Banyak yang mau lanjutkan pelajaran tinggi, susah tidak dapat. Dan banyak lagi dokumentasi anak-anak kita yang tidak dapat diatasi. Cuma pegang surat beranak, bapa orang tempatan, mamak pasport, tidak dapat pegang. Mereka sampai tidak ada kerja, tak boleh, semua tak boleh. Kalau saya hanya perjuangan dengan bebas, saya rasa saya tidak dapat dengan pengaruhan yang besar lagi. Jadi saya terpaksa bergabungkan dengan kawan-kawan, gunakan satu parti, supaya suara kami di Dewan lebih besar lagi. Kami dapat utarakan semua masalah ini. Daripada segi perubatan warga mas, orang-orang tua, bagaimana mereka kalau malam sakit. Dengan kedua lagi, bagaimana kita atasi anak-anak kita yang pergi belajar lanjutkan luar. Kita harus wujudkan tabung untuk mereka persiapan. Ini tanggungjawab pemimpin, bukan tanggungjawab daripada segi kerajaan saja. Saya tahu kerajaan banyak fasiliti dibagi. Tapi yang daripada asalnya mesti pemimpin permainkan peranan. Maka itu saya harap melalui parti ini, saya dapat wujudkan lebih ramai lagi orang-orang yang berpengalaman dan sebagainya masuk dalam sama. Kami dapat kongsi supaya kami dapat atasi segala untuk membantu visi rakyat ini. Bertemu kembali dalam Sabah Memilih dan pada hari ini saya menampilkan seorang calon wanita kerana dalam pilihan raya negeri kali ini kita amat kekurangan calon wanita. Pastinya ada keistimewaan perlu diceritakan perihal calon wanita yang menampilkan diri, sama ada dari calon parti-parti yang bertanding ataupun dari individu yang menawarkan diri secara bebas. Jadi saya berada di Sandakan kali ini, salah satu DUN di bawah Parlimen Sandakan iaitu N56 Tanjung Papat. Saya bersama dengan salah seorang calon yang akan bertanding di kawasan DUN Tanjung Papat ini, yang akan ditandingi lebih tujuh penjuru.
salah seorangnya Puan Nur Aini Sulong. Apa khabar Puan Nur Aini? Baik. Ya. Baik. Puan Nur Aini, kita nak tanya, melihat latar belakang Puan Nur Aini bukan calang-calang juga disandarkan di Tanjung Papat ini. Adakah itu sebenarnya sebagai bekas pemimpin wanita dalam beberapa parti yang sedia ada sekarang ini dan juga aktif dalam pertubuhan bukan kerajaan, adakah sebab itu Puan Nur Aini menawarkan diri sebagai calon bebas di N56 Tanjung Papat ini? Okey, menjawab soalan Nazri, Tuan ya. Nazri, saya terpanggil untuk bertanding bebas, calon bebas sebagai calon bebas untuk kali ini di pilihan raya negeri. Ya. Memandangkan saya lihat kita diwar-warkan nak 30% wanita. Ya. Tapi saya nampak di situ masih kurang lagi Ya. wanita. So bila saya tengok antara kawasan yang saya lihat ni adalah kawasan yang dari sejak saya memerintah lah dulu memegang jawatan adalah Sandakan, yang mana di Parlimen Sandakan ni dia terdiri daripada 2 dun iaitu Tanjung Papat dan Elopora. Bila saya memikirkan keadaan tersebut, dia memerlukan satu wanita untuk berdiri di kawasan Tanjung Papat. Dan saya mengambil inisiatif ni, saya cakap ada antaranya, adakah you berani untuk ni berdepan dengan 7 penjuru ni dengan calon-calon yang sedia ada, yang hebat ni seperti kita punya menteri sendiri yang sebagai adun di tempat tersebut. So bagi saya menawarkan diri dan saya buat kerja, dan apa yang kelebihan yang saya ada sebelum ni, ia sebagai pemangkin untuk saya mencuba di pilihan raya negeri kali ini. Kenapa kali Puan Nur Aini tidak bertanding atas tiket parti? Sedangkan Puan Nur Aini begitu aktif dalam parti sebelum ini dengan UMNO, sebelum itu juga dengan Bersatu dan Warisan. Tetapi akhirnya membuat keputusan atas calon bebas. Adakah rasa tidak puas hati kerana parti tidak mencalonkan wanita kali ini? Ataupun apa sebenarnya yang berlaku sebenarnya Puan Nur Aini? Yang tidak parti-parti Sabah sendiri seperti PCS dan parti-parti lain seperti USNO tidak dapat menampilkan calon wanita. Adakah itu sebabnya? Ya, itu antara salah satu sebabnya. Memandangkan saya juga selalu banyak viral. Saya ni memang UMNO juga. Ya. Sebelum ni Warisan, Bersatu, Ya. PCS, bagi saya semua pun kawan. Parti ni bagi saya semua pun kawan. Tapi saya mengambil inisiatif sebagai calon bebas sebab saya memandangkan memang betul lah kata Tuan tadi. Saya minta maaf, mungkin antara parti-parti tersebut tidak berani untuk menampilkan calon wanita. Mungkin dong masih merasakan wanita tu kurang caliber untuk menjadi untuk menjadi pemimpin. So saya menyahut cabaran tersebut untuk berdiri di kawasan yang penghuninya adalah majoriti Chinese. So saya mengambil inisiatif dan mencuba nasib saya selaku calon bebas untuk pilihan raya kali ini lah. Maksudnya Puan Nur Aini bukan orang asing di Tanjung Papat, kan? Begitu? Tidak. Saya ni dari penglibatan politik saya dari tahun 2000. Bayangkan. Dan inilah kawasan saya sampai sekarang. Walaupun saya sebelum ni tidak terlibat penuh dengan politik, tapi di NGOs inilah. Dan penglibatan saya sebagai NGO pun bukan sejak disandarkan, saya melibatkan di seluruh Sabah lah untuk ni. Okey, itu di Tanjung Papat dan akhirnya Puan Nur Aini membuat keputusan nekat untuk menampilkan diri sebagai calon bebas di sini. Tetapi secara umumnya Puan Nur Aini melihat dalam pilihan raya kali ini, mengapa begitu kecil juga ditampilkan calon wanita di negeri seluruh di kawasan Dun di negeri Sabah? Seperti yang saya katakan tadilah, mungkin antara parti-parti yang ada sini, saya mohon maaf, mungkin mereka masih merasa ragu-ragu dengan kepimpinan wanita. Dan saya harap kali ini saya akan mencuba dan membuktikan bahawa insya-Allah ada rezeki, tak ada rezeki itu perkara biasa bagi saya. Tapi sekurang-kurangnya ia sebagai mentor untuk terutama sekali negeri Sabah lah, untuk menampilkan pemimpin wanita. Okey.
dalam pilihan raya kali ini 14,287 pengundi Ya. di N56 Tanjung Papat. Ya. Apa yang akan ditawarkan kepada mereka, Puan Nuaini? InsyaAllah sebelum ni pun dan insyaAllah saya ada rezeki, memang saya telah merangkap beberapa manifesto yang telah saya tampilkan sepanjang kempen saya ini, iaitu saya lebihkan kepada pembangunan modal insan lah. Peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan, keusahawanan, pendidikan tu penting. Juga kita akan bagi dalam perancangan bagi tuition percuma kepada anak-anak yang kurang berkemampuan. Ya. Jika dipilih pada 26 September akan datang, apa keutamaan? Ya, manifesto ni panjang dan memakan masa juga kan? Ya, ya. Ada perlu berunding dengan kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Tetapi bagi Puan Nuaini sendiri, jika dipilih, apa penyelesaian kepada isu-isu masyarakat yang mendesak yang perlu diselesaikan dahulu? InsyaAllah jika rezeki itu menyebelahi saya, poin utama yang saya ingin jalankan adalah penambahbaikan pembangunan di dalam Tanjung Papat itu sendiri. Walaupun sudah berada dalam bandar, kan? Penambahbaikan dan membuat pembangunan barulah, terutama sekali masalah-masalah tempat letak kereta, itu yang antara utama, perkara utama yang kita perlu isu-isu perbandaran, sampah, juga longkang-longkang, susunan perumahan, itu antara kita punya rangka pertama lah. Jika saya insya-Allah ada rezeki untuk Tanjung Papat. Okey, kali ini Puan Nuaini akan bertanding dengan 6 lagi calon lain. Ya. Siapakah yang Puan Nuaini rasa akan memberikan cabaran besar dalam N56 Tanjung Papat ini? Okey, kali ini saya pun terkejut juga last minute punya pencalonan ni. Bila saya lihat saya menghadapi 7 penjuru dan semuanya kumbang-kumbang. Saya pun satu orang bunga di situ dan saya mencuba nasib, tapi bagi saya yang utama, saya minta maaf, yang saya ni saingan saya adalah menteri sendirilah, mantan menteri sendiri yang duduk di DUN tu sendirilah. Dan orang kuat di sini ni. Memang orang kuat di Tanjung Papat. Nah, yang lain-lain yang lain-lain pun memang saingan yang hebat-hebat juga, tapi saya sepanjang kempen pun saya mengamalkan kempen sihat. Tak ada cakap apa-apa, saya lebih kepada cakap tentang pembangunan, apa yang kita mahu kelebihan yang ada, tawaran yang ada, terutama sekali kepada wanita yang berniaga. Sebab masalah sekarang saya suka usahawan, peniaga, kebanyakan peniaga lesen masalah. Itulah itu juga antara kita punya manifesto lah untuk. Siapa pendukung utama Puan Nuaini untuk dijadikan sebagai inspirasi dalam pertandingan 7 penjuru di Tanjung Papat kali ini? Saya pendukung utama saya ni memang suamilah. Ya. Dengan saya punya hardcore 2 orang ni yang sanggup buat apa 3 orang ni. Jentera utama ni, jentera untuk kempen dan mereka juga yang bertanggungjawab untuk jadual-jadual perjalanan. Alhamdulillah lah. Juga rakan-rakan yang sebelum ni mantan-mantan yang sama-sama turun padang jugalah. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka lah. Dalam kempen COVID-19 ini, adakah aktif juga di laman sosial? Ya, saya memang aktif. Every day, siang malam kita ada keluar dalam Facebook. Dan saya juga menyarankan semua program kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan, permit dan cara berkempen pun kita ikut aturan lah. Okey, mungkin akhir sekali Puan Nuaini ada pesanan kepada pengundi N56 Tanjung Papat supaya membuat keputusan yang bijak pada 26 September akan datang? Pesanan saya kepada seluruh pengundi N56 Tanjung Papat, saya memohon sokongan dan dukungan daripada para pengundi, keluarlah beramai-ramai mengikuti SOP yang telah ditetapkan, pakai face mask dan ikut tetapan masa yang telah ditetapkan oleh SPR dan pilihlah calon yang betul-betul layak untuk duduk di DUN N56 Tanjung Papat. Mungkin pesanan juga untuk calon-calon wanita lain dalam pertandingan pilihan raya negeri Sabah kali ini. Tidak dinafikan juga, ramai kawan-kawan juga di Sabah ni
ada calon-calon wanita, tak kira parti juga bebas pun ada. Saya menyarankan kepada semua kawan-kawan, kuatkan semangat, kita kempen sehat, go ke depan. Jangan mengalah kan? Jangan mengalah. If lelaki boleh, kita pun boleh, wanita pun boleh. Itu yang mau saya dengar. Terima kasih Puan Aini Sulong, calon bebas dengan lambang kapal terbang. Ya, calon lambang- nombor berapa Puan Aini? Saya kena calon 03. 03, Senarai 3 di N56 Tanjung Papat. Dan saya memilih hashtag saya hadir dan mengalir. Ini penting itu. Ada maksud ada maksud yang tersirat. Tersurat dalam hashtag itu. Terima kasih Puan Aini. Semoga terus sukses. Semoga InsyaAllah. terus berkempen dengan baik di dalam SOP pandemik COVID-19. Kita mahu lebih ramai wanita dipilih ke Dewan Undangan Negeri Sabah. Biarpun apa pun benderanya, bebas ataupun parti-parti yang lain, supaya masyarakat Sabah yang ramai sekali penduduknya wanita ini akan dapat diwakili dan suara mereka didengari kerana mereka lebih memahami apa yang dimahukan oleh kaum hawa di Sabah ini. Sekian, kita jumpa lagi.